Maka amat penting untuk kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah supaya apa? Kehidupan kita kena dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Al-Quran dan As-Sunnah inilah ulama telah keluarkan hukum-hukum yang berkait dengan seluruh kehidupan kita. 24 jam daripada kita tidur sampailah kita bangun tidur sampailah kita tidur balik. Semua benda ini dikeluarkan oleh para ulama daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia dinamakan sebagai ilmu fiqh. Dia dinamakan sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni sebenarnya ialah undang-undang. Ilmu fiqh ni sebenarnya adalah undang-undang. Adalah hasil daripada kajian para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu fiqh ini sebenarnya merupakan undang-undang bagi sebuah negara. Kita sekarang mana-mana negara kita ada undang-undang bertulis kan? Kita ada perlembagaan kita. Tapi sebenarnya ilmu fiqh ni zaman berzaman selama 1400 tahun yang lampau, dia merupakan undang-undang bertulis bagi sesebuah negara. Ilmu fiqh merupakan undang-undang bertulis bagi sesebuah negara. Sehinggalah pada zaman Turki Uthmaniyah pada tahun 1924, sebelum dijatuhkan oleh musuh-musuh agama, mereka masih lagi menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai undang-undang bagi sesebuah negara. Mereka tidak ada undang-undang bertulis macam kita hari ni, perlembagaan bertulis macam kita hari ni. Tak, hanya kitab-kitab fiqh sahaja yang menjadi undang-undang. Sebab dulu undang-undang negara ditulis dalam kitab-kitab fiqh, tetapi biasanya mereka akan lebih cenderung kepada fiqh mazhab tertentu. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tengok kitab fiqh ni, kalau kita telusuri daripada awal sampailah akhir, kita akan jumpa kitab fiqh ini menyentuh seluruh kehidupan kita. Tidak ada satu bab pun dalam Islam, tidak ada satu bab pun di dalam perbuatan kehidupan seharian kita kecuali akan ada hukum syarak di situ. Akan ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum kita buat sesuatu benda, kita kena cek hukum dulu. Bukan kita buat baru kita tanya hukum. Kalau kita buat baru kita tanya hukum, itulah akan menyebabkan kita nak cari pendapat itu, pendapat ini untuk justify, untuk membenarkan perbuatan kita yang lama. Tetapi sebenarnya kita kena tahu dulu baru kita buat. Sebab tu Imam Bukhari kata babul ilmi qabla qawli wa amal. Kita kena ada ilmu dulu sebelum kita buat dan sebelum kita bercakap. Jadi tuan-tuan, kitab fiqh. Fiqh ni lah satu istilah, nama yang mana diberi kepada hukum-hukum syarak yang diambil daripada Al-Quran dan hadis yang akan menentukan perbuatan kita ni sama ada boleh ataupun tidak, dapat pahala ataupun dapat dosa. Tidak ada perbuatan hamba sama ada bergerak ataupun diam kecuali semuanya ada hukum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum ni dia dibahagi kepada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima harus. Hak ni dipanggil 5 hukum yang akan ada atas batang tubuh kita. Sesiapa sahaja, tak kira lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda. 5 hukum ni akan kena pada kehidupan kita. Tidak ada satu saat ataupun satu detik daripada kehidupan kita, kita bergerak ataupun kita duduk, kecuali 5 hukum ni salah satu daripadanya akan kena atas kehidupan kita, akan kena atas diri kita. Jadi penting untuk kita tahu apa yang kita buat tu boleh tak boleh, dapat pahala tak dapat pahala, dapat dosa tak dapat dosa. Okey, yang pertama wajib. Yang paling mudah wajib ialah bila kita buat dapat pahala kalau cukup syaratnya, dan kalau kita tinggal tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka kita akan dapat dosa. Dan biasanya dosa akan membawa kepada neraka dan pahala akan membawa kepada syurga. Jadi contoh wajib ni ialah sembahyang 5 kali sehari semalam, betul tak? Jadi wajib untuk kita buat apabila cukup syarat dia. Orang lelaki ni biasanya tidak ada keuzuran lah. Maksudnya bila wajib kena buat. Tapi kalau kita tinggal tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka kita dikira berdosa. Macam orang perempuan boleh tinggal bila datang time period dia kan, ataupun datang time nifas dia. Bila melahirkan anak 40 hari darah nifas keluar, maka dia tidak semayang, tak apa. Tapi kalau kita tinggal tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, kita telah buat dosa. Yang kedua sunat. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Tetapi kata para ulama, kalau berterusan kita tak buat langsung perkara sunat tu, kita boleh juga dikira berdosa secara umum. Sebab apa? Seolah-olah kita benci sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat sekali-sekala tak apa, tetapi jangan sampai tak buat langsung. Bahkan setengah para ulama tidak akan menerima persaksian ataupun persaksian lah, witness daripada orang tu. Orang tu tak layak jadi saksi.
kalau dia tak buat amalan sunat ni secara terus. Contoh sembahyang sunat ialah sembahyang sunat hari raya. Betul sunat, boleh kalau kita tak pergi. Tapi kalau orang tu sepanjang hidup dia tak pergi sembahyang sunat hari raya, tidak ada keuzuran, tidak ada sebab-sebab yang mendesak, tapi dia tak pergi, saja dia tak nak pergi. Kata para ulama, dia juga berdosa. Sebab apa? Sebab dia dikira seolah-olah membenci sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunat ni bukan bermaksud tak payah buatlah. Memang kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, tetapi dia memberi kesan dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh, Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata bulu ketiak sunat dia adalah untuk dicabut, bukan untuk dicukur. Satu ketika khadam dia masuk dalam bilik Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sedang cukur bulu ketiak dia, dan dia malu dengan khadam dia. Dia buat tu sembunyi-sembunyi dah, tapi sebab khadam kan ada waktu boleh keluar masuk dalam bilik. Jadi khadam dia nampak. Jadi dia kata, aku sebenarnya aku tak tahan sakit sebab tu aku tak cabut, aku cukur. Jadi benda tu tak salah, cukur pun tak apa, cabut pun tak apa. Yang paling penting kita jangan biarkan benda tu lebih daripada 40 hari. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadim baginda Nabi SAW, dia kata waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Nabi telah bagi satu tempoh masa 40 hari untuk kita cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, misai seminggu, janggut jangan sentuh kalau boleh. Jadi benda ni telah disebut oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Tetapi sekarang kita nak bagi tahu Imam Syafi'i punya perbuatan tu sebab apa? Sebab dia rasa malu kalau dia buat satu benda yang mana menyalahi sunnah Nabi dan orang lain nampak. Walaupun benda tu sunat je untuk buat dengan cara cabut tu, bukan cukur. Sedangkan maksud untuk menghilangkan bulu tu telah berlaku kalau dia cukur sekalipun, betul tak? Untuk mengelakkan bau busuk ketiak dan seumpamanya, sebab tempat bakteria dan seumpamanya kan. Jadi benda tu dah berlaku, tetapi sebab sunat ialah cabut, maka dia malu untuk buat satu benda yang mana bersalahan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang kedua. Yang ketiga ialah haram. Haram ni kita tahulah, kebanyakan kita tahu haram ni benda yang tak banyak Allah Taala haramkan pada kita. Makanan kita tahu yang haram, kemudian perbuatan yang haram. Biasanya benda ni disebut secara jelas oleh para ulama. Macam kita kata haram berzina. Tak haram berzina, kalau buat juga, maka benda tu confirm dapat dosa. Dan kalau kita tinggal kerana niat untuk taat perintah Allah, maksudnya Allah perintah kita untuk tak buat, kalau kita niat untuk taat perintah Allah, maka baru kita dapat pahala. Di sini para ulama bagi satu poin penting. Berapa ramai di kalangan kita kita tinggal sesuatu larangan sebab kita tak suka, ataupun sebab kita tak biasa. Jadi kita telah rugi pahala di situ. Macam ada orang yang mana diajak untuk minum arak ataupun untuk minum bir sebab dia tak biasa. Jadi aku tak nak minum, aku tak biasa minum. Jadi kalau perasaan dia sebab tak biasa minum ataupun tak suka, macam dia tak suka minum Milo ataupun tak suka minum kopi sebelum ni, jadi kata para ulama, dia tak berdosa, tapi dia tidak akan dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia tinggal itu bukan sekata-kata kerana ini perintah Allah yang mana aku kena tinggal. Ada orang geli dengan babi kan, makan babi dia tak makan. Sebab apa? Sebab dia rasa macam geli. Jadi kalau dia tinggal bukan sebab benda tu perintah Allah, tetapi hanya kerana geli tak biasa, maka dia tidak akan dapat pahala. Berapa ramai di kalangan kita hari ni kita tak dapat pahala free apabila kita meninggalkan sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat, makruh. Makruh ni memang susah sebenarnya. Makruh ni dia duduk pertengahan antara harus. Okey, kita cerita yang harus dululah. Yang keempat, harus ni buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tinggal tak dapat pahala, tak dapat dosa. Bebas. Nak minum air kopi ke, nak minum air Milo, bebas. Betul tak? Nak makan nasi ke, nak makan spaghetti ke, bebas. Nak buat laksa Johor, nak letak laksa sambal belacan, tak letak sambal belacan, bebas. Benda tu tak ada pahala, tak ada dosa. Faham tak? Itu dari sudut itu. Tetapi dia perkara yang harus ini, dia boleh pergi kepada 4 hukum lain. Perkara yang harus ni, dia boleh pergi kepada 4 hukum yang lain. Sebab apa? Kata para ulama, al-amal ta'khudhu ahkam al-maqasid. Perbuatan akan ambil hukum tujuan dia. Okey.
saya bagi contoh supaya lebih clear. Apa hukum asal makan nasi? Hukum asal makan nasi adalah harus saja. Kalau orang tu tak makan, tapi dia boleh stay seminggu, boleh buat kerja, boleh semayang, jadi hukum makan nasi itu tetap harus. Tetapi kalau dia tak makan nasi sampai dia jadi lemah badan, sampai dia tak boleh nak semayang, sampai tak boleh nak cari rezeki untuk diri dia, anak isteri dia, hukum makan nasi itu jadi wajib. Betul tak? Okey. Dia, kalau dia tak makan nasi, dia sihat, tak ada masalah, dia boleh semayang. Tetapi dia nak semayang, dia kena tutup aurat. Tapi dia tak ada kain untuk menutup aurat dia. Jadi apa hukum untuk mendapatkan kain? Hukum mendapatkan kain adalah wajib. Sebab menutup aurat adalah wajib. Jadi bagaimana dia nak dapatkan kain tu? Kalau dia kaya tak apa, ambil je duit yang ada dalam bank ataupun harta pusaka. Tapi kalau dia tak ada duit, dia kena bekerja. Jadi bekerja hukum asalnya adalah harus. Kalau dia kaya tak wajib kerja pun. Tetapi kalau dia tak kaya, untuk dia tanggung diri dia, untuk sempurnakan ibadat dia, untuk sempurnakan ibadat kaum keluarga dia, maka bekerja itu menjadi wajib. Jadi ahkamul maqasid, hukum perbuatan kita yang harus ni adalah mendapat ganjaran berdasarkan apa tujuan kita. Ustaz kita selalu bagi contoh dalam kelas. Kalau kita jogging petang-petang tak? Saya dengan Azim jogging petang-petang. Jogging tu adalah harus. Tak jogging pun tak apa. Kemudian kita pergi short hill. Tak wajib pun pergi short hill, ataupun tak haram pun pergi short hill. Tetapi pergi sebab nak pergi usah awet. Jadi bila nak usah awet, jadi jogging itu menjadi haram. Walaupun asalnya harus, tetapi dia menjadi haram. Sebab apa? Tujuan tu yang akan menentukan tu. Tujuan tu akan menentukan. Okey. Makan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni selalu kita lupa. Apabila orang bagi buah, macam buah anggur kan, ada satu buah anggur dalam satu pinggan. Apa hukum asal makan? Apa hukum asal makan? Harus. Apa hukum asal ambil 2-3 biji sekali ambil? Harus. Tapi ada orang yang ambil 2-3 biji sekali ambil sebab dia tak nak bagi kawan dia dapat makan. Benda itu boleh menjadi haram. Bahkan kalau dalam satu-satu tempat benda itu tak banyak mana, haram untuk ambil 2-3 biji sekali. Benda ini disebut secara jelas dalam hadis. Walaupun dia tak sebut anggur, dia sebut kurma. Maksudnya kan, cara kita budak-budak kan, cara kita budak-budak kan, kita ambil, biasanya kita akan ambil 2-3 selalu kan, kita pegang kat tangan, betul tak? Tapi hadis ini tak seumum tu. Maksudnya di waktu benda tu tak banyak. Tapi kalau waktu benda banyak, kawan-kawan kita redha, tak ada masalah. Tetapi ada orang yang kita jumpa, dia jaga sangat benda-benda macam ni. Dia kata, saya minta izin ni, ambil 2-3 sekali ambil ni. Kan kita kan budak-budak kan, kita selalu ambil, kita bawa 3 terus. Jadi benda tu sebenarnya sepatutnya kena minta izin. Terutamanya kalau benda tu tak banyak, macam kuih raya, biskut raya, benda sikit. Tapi kalau benda banyak tak apa. Jadi sampai benda macam tu pun para ulama bagi tahu. Asalnya ambil tak ada masalah. Tetapi kalau ambil tu sebab kita nak ambil kita punya, tak nak simpan untuk orang, benda itu boleh menjadi haram. Jadi yang kelima ialah makruh, iaitu antara haram dan juga harus. Iaitu kata para ulama, kalau buat tak dapat dosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Contoh yang dulu ustaz-ustaz kita selalu sebut, makan bawang mentah. Makan bawang mentah dia makruh sebab dia bau busuk mulut. Bahkan Nabi SAW melarang orang yang mana makan bawang mentah dan benda-benda yang busuk mulut, kemudian dia pergi ke masjid tanpa dia bersugi gigi ataupun tanpa dia gosok gigi. Nabi SAW kata, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat dia juga rasa tersakiti terhadap apa yang rasa tersakiti oleh anak Adam. Kan bau mulut tu kan. Bahkan Nabi melarang untuk mereka pergi sembahyang. Kalau siapa yang makan budu, makan tempoyak, makan petai, kerdas, apa lagi, bawang mentah, terutamanya acar mentah tu kan. Jadi kata para ulama, selagi dia tak sugi gigi, dia tidak dibenarkan untuk pergi ke masjid. Tapi kata para ulama, itu tak dibenarkan tu adalah dalam bentuk makruh, iaitu dia tak dapat dosa tetapi dicela. Benda itu boleh dikritik dan dicela. Tapi kalau dia tinggal, dia akan dapat pahala. Setengah dulu kata rokok adalah makruh, iaitu kalau isap taklah dapat
dosa. Tapi kalau tinggal, dapat pahala. Jadi manusia mana yang tak nak pahala? Sepatutnya kita tinggal lah. Walaupun fatwa kebanyakan hari ni kata haram kan. Tapi sekarang bukan sesi fatwa haram ke makruh. Kata para ulama, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi SAW kata, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragu-ragukan kamu kepada benda yang tidak meragu-ragukan. Al-ithmu ma haka fi nafsik. Dosa ni benda yang mana duk geletek hati kita ataupun duk garu hati kita. Kita rasa tak tenang je. Biasa benda tu dosa. Al-ithmu ma haka fi nafsik. Wa karihta wa takrah an yattali'a alaihi nas, dan kamu takut kalau manusia tahu. Kita takut bini kita tahu, kita takut mak mertua kita tahu. Jadi biasanya benda tu duduk dalam kategori dosa. Tak. Rokok pun kebanyakan daripada kita, dia akan lari daripada bini dia untuk isap rokok, ataupun daripada mak mertua dia kalau dia nak isap rokok. Jadi al-ithmu ma haka fi nafsik. Isim ni, dosa ni, benda yang mana duduk dalam hati kita. Dia rasa tak sedap, duduk geletek, duduk cubit, duduk tenyeh. Kemudian wa takrah an yattali' alaihi nas, dan kamu tak suka kalau manusia tahu benda tu. Jadi biasa itu dosa. Nabi SAW bagi clear cut tu, satu guideline bagi kita apa itu dosa. Ni 5 hukum ni yang kita kena tahu. Setiap perbuatan kita tak ada satu benda pun terlepas. Paling tidak pun kita kena make sure dia duduk di bahagian mubah dengan di bahagian makruh. Makruh ni kalau boleh jangan banyak sangat. Yang paling bagus ialah wajib dan sunat. Haram ni memang kita sepatutnya kita kena tinggal lah. Kalau manusia memang kita tak lepas daripada dosa. Tetapi orang yang buat dosa, terutama dosa besar, biasanya dia tidak akan rasa selesa dan tenang kecuali dia akan terus taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni 5 benda ni yang kita kena check.